مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan semalam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakiran, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Amma ba'du. Tak apa ni baca panjang sikit orang pagi ni, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kongsikan satu kisah berdasarkan hadis baginda Nabi SAW fima yatamannahu ahlin nar. Perkara hal-hal yang sangat diinginkan oleh penghuni neraka. Dengar dengar semua, dengar buat tamat. Fokus. Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id ibn Abi Burdah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id ibn Abi Burdah, daripada ayahnya, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtama'a ahlun nar finnar, ketika para ahli neraka, penghuni neraka ini berkumpul di dalam neraka. Seperti ini kita kumpul dalam majlis ni, nanti di akhirat pun ada berkumpulan sebab tak ada orang duduk seorang-seorang. Wa ma'ahum man sya'allahu min ahli al-qiblah, dan bersama orang-orang penduduk ahli neraka itu ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki duduk bersama mereka daripada golongan ahli kiblah, iaitu orang-orang Islam. Ahli kiblah ni Kaabah, ahli kiblah orang yang solat ke kiblah itu. Jadi di neraka nanti pun akan ada orang-orang Islam yang duduk bersama orang kafir dalam neraka. Qala al-kuffaru lil muslimin, maka orang-orang kafir pun akan berkata kepada muslimin, alam takunu muslimin, dulu korang ni orang Islam ke? Qalu, maka orang Islam kata bala, ya betul. Qalu fama aghna ankum islamukum, maka orang-orang kafir itu mengata, orang-orang kafir itu kata, apakah cukup, apa gunanya fama aghna ankum islamukum wa qad saratum ma'ana finnar, apa guna korang ni masuk Islam tapi lazlaka orang pun sama-sama duduk dengan kami dalam neraka ni. Qalu, maka orang-orang Islam tu mengatakan, kanat lana dzunubun, kami ni banyak dosa, fa akhasna biha, maka kami dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian fasami Allahumma qalu fa amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah, maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala mendengar perbualan antara orang-orang kafir dengan orang-orang Islam. Fa amara bi ikhraji man kana min ahli nar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk orang-orang Islam ini keluar. Fa akhraju, maka mereka pun keluar. Falamma ra'al kuffar zalik, maka ketika orang-orang kafir ni tengok, masa tadi dia duduk menganjing kepada orang-orang Islam ni, kau Islam masuk neraka juga. Allah dengar, Allah pun perintahkan orang-orang Islam ini untuk keluar. Maka orang-orang kafir tu mengata, qalu ya laitani kunna muslimin, alangkah beruntungnya kami kalau kami dulu orang Islam. Fa nakhruju kama akhruju, maka kami boleh keluar sebagaimana mereka keluar. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, surah Al-Hijr ayat nombor 12. Orang-orang kafir itu
orang-orang kafir seringkali nanti di akhirat dia menginginkan rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Seandainya dulu di dunia kami ini jadi orang-orang Islam. Jadi beruntung tak kita ini orang Islam? Sebab orang-orang Islam ini walaupun banyak mana pun dosa dia, walau sebesar mana pun kemaksiatan yang dia buat, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan lagi untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru mukadimah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam fil hadits al-akhar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi pada hadis yang lain. Idza kana yaumul qiyamah yatufu Jibril alaihi salatu wassalam 4,000 fi amin. Maka pada hari kiamat nanti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam akan tawaf berkeliling. Tawaf, dia akan keliling-keliling, tawaf kan Kaabah, kita tawaf keliling Kaabah. Tapi nanti hari kiamat Jibril ni kerja dia tawaf selama 40,000 tahun. Fasami'a fin nari sauta rajulin min ummati. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tawaf itu, beliau mendengar ada suara seorang lelaki daripada umatku, kata Nabi. Yaqulu, beliau mengatakan, tahu apa yang dia kata? Yang kita baca istighatsah hari-hari. Yaqulu, dia mengatakan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Ada dalam istighatsah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka dia dengar 40,000 tahun. Bukan sehari. 4,000 fi amin. 4,000 tahun. Tawaf 4,000 tahun Jibril tawaf. Dengar. Qala, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, fayati Jibril alaihi salatu wassalam wa yasjudu indal arsy. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam datang dan wa yasjudu indal arsy, beliau sujud di arasy. Fayaqulu rabbi, kemudian Jibril mengatakan, wahai Tuhanku, asma'u fin nari sauta rajulin minal muslimin yaqulu ya Hanan ya Mannan mundu 40,000 fi amin. Wahai Tuhanku, ya Allah, aku mendengar dalam neraka ada suara seorang lelaki daripada golongan muslimin yang dia mengucapkan ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan munzu 40,000 fi amin, semenjak 40,000 tahun. Tadi yang ni 40,000 fi amin, 40,000 tahun. Dia baca ya Hanan ya Mannan, dia duduk dalam neraka. Wa ini, dan aku mengetahui ya Allah, wa ini, dan sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui annahu, sesungguhnya lelaki itu min ummati Muhammad di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, dan Jibril kata wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Rabbi Tuhanku, ta'rafu as-sadaqatu baini wa baina Muhammad. Wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui bagaimana eratnya hubungan aku dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ahabbu an asna'u fi makani Muhammad alaihi salatu wasallam ma'rufan. Dan aku ingin sekali, aku ingin sekali menjadikan tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kebaikan. Dan sungguh seorang lelaki daripada umatnya ini ada dalam neraka. Syafa'ani fihi, maka engkau berilah aku syafaat untuk menolongnya. Jadi daripada sini kita dapat tengok begitu pentingnya kita ada hubungan dengan orang-orang soleh. Baginda Nabi SAW ada hubungan yang baik dengan guru, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika umat baginda Nabi SAW dalam kesusahan, guru baginda Nabi SAW minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong. Jadi penting ke tak penting kita ni ada hubungan yang baik dengan orang soleh, penting. Sebab orang-orang soleh inilah yang akan memberi syafaat kepada kita.
Kemudian fayaqulu ar-rabbu jalla jalaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'tukah, maka aku berikan syafaat kepadamu ya Jibril, maka engkau pergilah, fazhab ila Malik, pergilah engkau berjumpa dengan Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka. Asyik baik tahu. Fazhab ila Malik, pergilah engkau kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Wa kullahu yukhrijhu laka, maka pergi jumpa dengan malaikat Malik, bagi tahu malaikat Malik, wahai malaikat Malik, tolong keluarkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam neraka ni. Maka pergilah malaikat Malik, dia pergi, fayati Jibril alaihi salam Malik wa yaqulu inna Allah taala wa habali fulanan fa akhrajahu li min nari wa dafa'u ilaihi. Malaikat Jibril kata, Malik, lebih kurang lah, wahai malaikat Malik, masuk dalam neraka, ambil orang ni bagi saya. Qala, kemudian baginda Nabi SAW meneruskan lagi cerita. Fayadkhulu Malik an-nar, kemudian malaikat Malik ni dimasuk ke dalam neraka. Tengok keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik masuk dalam neraka tak sakit. Sebab yang memberi sakit bukanlah neraka tetapi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu semua makhluk tidak dapat memberi syafaat, tidak dapat memberi manfaat ataupun madarat kepada sesiapa pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Malik masuk ke dalam neraka, faidrubuhu alfa-amin, selepas masuk selama 1000 tahun. Fala yusadifuhu, maka malaikat Malik tak jumpa. Fa yakhruju Malik yaqulu ya Jibril, maka ketika dah masuk, malaikat Malik masuk, cari selama 1000 tahun. Bukan cari sekejap, tak jumpa, terus report, tak ada. Bukan, malaikat Malik cari kerana perintah Allah oleh malaikat Jibril. 1000 tahun dia cari orang tu dalam neraka tu. Punyalah besar neraka tu, 1000 tahun cari. Yaqulu ya Jibril inna jahannam, sesungguhnya malaikat Malik mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Jahannam itu dia berhembus dan dia membelenggu dan menjadikan orang dalam neraka itu macam batu, macam besi. Tak jumpa, saya tak jumpa dah. Dah 1000 tahun cari, semua sama, batu besi, orang jadi batu, orang jadi besi, orang jadi arang, dah tak nampak rupa. Fayati Jibril alaihi salatu wassalam wa yasjudu indal arsi thaniyan. Tengok cintanya malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Datang jumpa Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri terima syafaat itu dan bagi tahu malaikat Malik untuk cari orang itu, sampai jumpa tak jumpa juga. Kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sanian, kali kedua, wa yaqulu ya rabbi lam yajidhu Malik fa aina huwa fa aina huwa. Maka ketika jumpa Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kata, ya Allah, malaikat Malik tak jumpa ya Allah, manakah dia ya Allah? Maka fayaqulullah ta'ala, maka Allah mengatakan, ya Jibril izhab ila Malik wa qul lahu innahu fi wadi kaza wa fi qawli kaza wa fi rafin kaza. Wahai Jibril, kamu pergi jumpa kepada malaikat Malik, bagi tahu kepada malaikat Malik, dia ada di lembah ini, di lubang ini, di hujung ini, dan di dalam sungai wa fi bi'rin ini, dan di dalam telaga ini. Fajaji Jibrilu alaihi salatu wassalam wa yukhbir Malikan bizalik. Kemudian selepas dapat clue daripada Allah Subhanahu wa taala, dekat mana suara ni muncul ni, rupanya dia duduk dalam satu lembah. Dalam satu lembah itu ada lubang, di dalam lubang itu ada telaga, dekat situ dia duduk.
Memang tak jumpalah malaikat Malik cari masa itu. Fa yadhhabu Malik ila dhalikal wadi. Kemudian pergilah Malik ke lembah tersebut. Fa yajidu hunaka mangkusan. Maka dia jumpa orang itu bersama dalam keadaan terjungkal. Terjungkal ni kepala kat bawah, kaki kat atas. Gitu. Ular-ular kalajengking bergantungan padanya. Kemudian malaikat Malik fayakhudhu Malik tarfan minhu. Malaikat Malik ambil orang itu waqad sara kal fahmi. Dia dah jadi macam arang. Wa yahrikuhu, dan malaikat Jibril malaikat Malik goyang-goyang. Wa yajrihu ila nafsihi. Ular-ular tadi, kalajengking tadi tu fatas kitu anhu al-hayatu wal aqarib. Kemudian ular lepas goyang-goyang tu, ular tu pun jatuh dan kalajengking tu jatuh. Summa yuhariku sanian, goyang-goyang kali kedua. Kemudian terlepaslah belenggu dengan rantai itu. Sampai situ. Fa yatawajjahu ila Malik. Kemudian dia tengok kepada malaikat Malik. Fa yaqulu, kemudian dia tanya, ajitani litazdiani ilal fil azab. Awak datang jumpa saya ni nak tambah azab ke ataupun nak selamatkan saya? Maka malaikat Malik mengatakan, la a'lam bizalik. Saya tak tahu. Ghairu anna Jibril yantaziruka. Melainkan saya datang jumpa kamu ini hanya sebab malaikat Jibril suruh saya cari kamu. Apa kelebihannya kamu ni? Kemudian wa ya'khudhu bi yadihi wa yadfu ila Jibril. Dia ambil orang tadi, dibawa jumpa Jibril. Fa ya'khudhu Jibril bi yadihi wa ya'ti ila sakil arsh. Kemudian Jibril ambil dia, pegang dia, bawa dia kepada arasy. Dan tidaklah seseorang pun yang tengok orang itu mengatakan dia ni duduk dalam neraka ni 40,000 tahun lebih dah ni kalau dah jadi macam ni. Kemudian malaikat Jibril ni nak bawa pergi mana? Nak pergi bawa jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berdirilah dengan, sebelum berdiri jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala ini, nak keluar daripada neraka ini, keluar je dia daripada neraka, dia kata, Allahumma inni najjani min alhamdulillahillazi najini minka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menselamatkan aku daripadamu. Tetapi dalam keadaan keluar itu, api masih berhembus. Buf, 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 buf. Lagi. Api neraka yang warna hitam. Kemudian dia berdiri sampailah ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba tu, ya ibadi, wahai hambaku, alam yakun kalami baina azharikum, alam ab'atsu ilaikum ar-rusul, alam ya'murukum ar-rusul bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar. Wahai hambaku, tidakkah kalamku itu melindungimu? Tidakkah aku mengutusmu seorang hamba dan aku mengutus kepadamu seorang rasul untuk memerintahkanmu untuk amru bil ma'ruf, berbuat kebaikan, perintah kepada kebaikan, wa yanhaakum 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Maka ia mengatakan, bala ya Rabbi, benar ya Allah. Ghairi anni zalamtu nafsi, tetapi aku mengaku ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bertahun-tahun, beribu tahun dia berada di dalam neraka, sehinggalah aku teringat akan satu kalimat, ya Hanan, ya Manan, wahai zat yang maha kasih sayang, wahai zat yang maha melimpahkan kurnia, maka aku berharap engkau mengampuniku. Maka ketika dia dah jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu titian sirat, memang kena lalu, semua orang akan lalu, tetapi berbeza-beza macam mana cara untuk kita lalu dari kat situ.
Baginda Nabi SAW dengan para sahabatnya, kaki kanan naik sirat, kaki kiri dah sampai depan pintu syurga. Banyak juga apa nama dia, cara-cara untuk dapat melintas titian sirat sepantas kilat, iaitu dengan apa? Jaga solat 5 waktu berjemaah di tempat azan dilaungkan. Itu di antara salah satu. Barang siapa yang solat 5 waktu secara berjemaah di tempat dilaungkan azan, dia akan mendapatkan 5 ganjaran. Yang pertama, dimudahkan ketika sakaratul maut, diringankan, diangkat azab kubur, diberi buku catatan amal dengan tangan sebelah kanan, melintas titian sirat sepantas kilat, masuk syurga tanpa hisap. Ini adalah 5 fadilah orang yang menjaga solat berjemaah 5 waktu. Jadi nak masuk syurga sepantas kilat tu kena buat macam tu. Nampak macam simple, tapi siapa yang kat sini mampu? Lagi-lagi duduk seorang macam mana nak berjemaah? Faham? Jadi ketika orang tadi tu dia nak melintas titian sirat, ada yang jatuh, dia jatuh bangun lagi, merangkak, bawahnya merangkak, apa? Ngesot, apa? Bawahnya merangkak pakai lutut, dia tak pakai merungkut dah, macam terap, meniarap, sambil meniarap. Kemudian apabila sampai di depan pintu syurga, maka dia tergumam melihat akan keindahan. Kalau dia belum masuk syurga lagi, baru depan pintu syurga. Macam kita pergi istana, masuk pintu istana, teruk istana ke bukan? Bukan, taman, Raudatul Jannah. Sebab tu Raudatun min riyadil jinan. Raudah tu dekat Masjid Nabawi tu termasuk taman daripada taman-taman syurga. Jadi ketika si hamba Allah ini sampai di depan syurga itu, dia melihat ada satu pokok yang sangat rendang dan ada sungai. Ada sungai yang diperbuat daripada susu yang diperbuat daripada madu. Dia sangat-sangat tertakjub melihat itu semua, kerana bayangkan selama berapa puluh ribu tahun, 40,000 tahun dia duduk dalam neraka. Ini orang yang terakhir sekali. 40,000 tahun dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain berjuta-juta tahun. Tak ada siapa yang tahu. Kemudian dia tengok je kan. Lepas tu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, boleh tak saya nak pergi dekat pokok tu? Nampak macam cantik saja pokok tu. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bertanya kepada dia, okey, saya bagi, tetapi kena janji dengan saya, berjanjilah kepadaku bahawasanya hanya itu saja. Kemudian lelaki tadi mengatakan, ya Allah, okey. Kemudian dia pergi kepada pokok tadi. Bila dia duduk di bawah pokok itu, siapa yang dekat sini dia suka duduk bawah pokok, kan? Dia tahu begitu rasa nyaman, tenteram ketika duduk bawah pokok yang rendang, ada sungai. Tetapi sungai bukan macam sungai Tanjung Malim ni. Tanjung Malim pun dah best, betul. Kita duduk bawah pokok, kan? Ada sungai. Itu pun kita dah kadang-kadang tu rasa macam best. Tetapi ni sungai daripada susu, daripada madu. Dia tengok. Lepas tu dia perasan ada satu lagi pokok. Cantik. Cantiklah. Dia pun minta, ya Allah. Dekat sinilah ramai para ulama mengatakan, tengoklah kisah ini, hadis ini menunjukkan bahawasanya ini perangai orang manusia. Depan syurga pun buat perangai lagi. Dia dah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak minta dah. Sekali ni saja. Pokok ni saja. Bila dia nampak satu pokok yang lain, dia lupa janji dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan,
alam tu'hidni, bukankah engkau telah berjanji kepada aku? Dia kata, tak, ya Allah, bolehlah ya Allah. Pokok tu je. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan cinta kepada hamba-Nya itu Allah berikan. Dia pergi kepada pokok yang kedua, begitu juga pokok yang kedua, dia tengok pokok yang ketiga, dia minta, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayangnya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan sayangnya Allah kepada kita ini melebihi daripada sayangnya ibu kita kepada anak kita. Siapa yang ada anak, Teha sayang anak. Tapi sayangnya Teha kepada anak Teha itu melebihi dari Allah, lebih sayang kepada Noha daripada Teha sayang kepada Noha. Itu. Yang mana ibu dia ni tak sanggup untuk melihat seekor nyamuk pun hinggap. Tak hinggap lagi pun mati. Ataupun kalau dia tak sempat, dia buka buat nyamuk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian dah sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia untuk masuk. Masuklah. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala bergurau dengan ahli syurga tadi tu. Bakal ahli syurga itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syurga itu seolah-olah penuh. Kemudian dia masuk, dia pusing, semua dah ada nama. Dia keluar. Dia kata, macam penuh je. Allah kata, ada, bagi masuk. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seakan-akan penuh. Jadi dia cari tak jumpa. Contoh macam kita cari sesuatu, kita rasa macam dah penuh tetapi ada lagi. Kemudian ketika dia keluar daripada syurga tadi, duduk lagi dekat depan pintu itu, dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, masihkah ada bahagian aku di dalam syurga ini? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada dia, masihkah engkau ingat tentang kekayaan-kekayaan di dunia? Ada orang kaya nombor 1, ada kaya nombor 2, siapa dah nama dia? Tak ingat. Ada kekayaan-kekayaan, betul? Begitu jugalah di sini aku berikan kamu syurga 1 kali dunia. Betul ya Allah, 2 kali dunia. Betul ya Allah, 3 kali dunia, 4 kali dunia, 5 kali dunia, sampai 10 kali dunia. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, apakah engkau ini ingin mempermainkan aku? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada orang yang mati dia membawa iman sebesar zarrah, sebesar biji sawi ini, dengan 10 kali lipatan dunia. Jadi para guru-guru kami mengatakan kepada kami, daripada hadis ini, daripada kisah yang ringkas ini, kita cubalah berfikir dengan sewaras-warasnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan kepada umat baginda Nabi SAW. Yang penting dia ini tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran 10 kali dunia. Kita satu sedi kembangan pun tak mampu nak beli. Ni kan dapat 10 kali dunia. Kenapa kita nak perlu bergaduh dengan sanak saudara, dengan ibu bapa, hanya sebab dunia yang kecil? Ini pesan guru kami yang pertama. Jangan sebab nanti ketika kamu balik, kamu mula kenal dengan apa yang namanya duit, kamu kenal yang namanya tanah, kamu yang kenal dengan yang namanya rumah, kamu menjadi berbalah-balahan di antara kamu. Ingatlah hadis ini akan seseorang yang pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kemaksiatannya itu bertriliun-triliun. Bukan nak mengatakan boleh maksiat, tetapi kerana kekhilafan dia ataupun kurangnya dia tentang
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermaksiat sehingga kan iman dia cuma sebesar zarah sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada dia 10 kali dunia. Maka kita ingat, ini kisah tentang orang terakhir yang mana kebaikan dia tu dia cuma sebut Ya Hanan Ya Manan saja ke atas muka bumi itu. Kita Ya Hanan Ya Manan, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Ali, Ya banyak. InsyaAllah kita lebihlah daripada dia. Dia tu yang paling common. Dia ni umat baginda Nabi Muhammad SAW yang paling common. Amalan dia tu je Ya Hanan Ya Manan. Tu je yang dia ingat. Sebab tak ingat dah. Dah kena azab selama beribu-ribu tahun, maka ingatlah. Jangan sampai apabila kita diuji dengan hal-hal yang seperti keduniaan, harta, kita bergaduh di antara kita semua. Ni tak puas hati dengan ni sebab harta. Ni tak puas hati dengan sebab gaji. Ni tak puas hati ni sebab OT. Ni tak puas hati dengan ni sebab jangan sampai ada seperti itu, sebab kita ingatlah hadiah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita 10 kali dunia. Siapa pernah travel satu dunia? Beri rasa penat kan? Ni 10 kali dunia, bila kita nak pusing, wallahu a'lam. Semoga kisah ini hadis ini dapat memberikan kita semangat yang baru untuk selalu ada rasa syukur. Kita ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang boleh tegur kita, yang boleh beri nasihat kita, dan mudah-mudahan mereka ini dapat meminta syafaat kepada baginda Nabi SAW untuk kita. Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ki kullihim huwal habibul ladzi turja syafah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.